Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada video pendek sahaja untuk menjawab soalan yang dipertanyakan kepada saya. Semoga umum faham. Waalaikumsalam Abang Mahmud Hamdan. Terima kasih watching Acad Sufi-Sufi. Muhammad Nur Salikin, Muhammad Nur Salikin. Khalid Haji Harun, Abang Khalid Haji Harun tidak pernah meninggalkan live saya, walaupun hari-hari, hampir hari-hari ada. Orang pertama Abang Khalid Haji Harun, terima kasih. Syahidi Zaidi, Waalaikumsalam Abang Muhammad Najib, ni sentiasa ada. Abang Muhammad Najib, Azrin dan yang lain-lain yang saya tak sebut nama. Jadi tuan-tuan, soalan yang ditanyakan kepada saya, soalan ni hentam saya balik sebenarnya, tapi tak apa, saya jawab. Adakah undang-undang Malaysia apabila dikatakan seseorang itu akal pemikirannya ataupun dia ni mental, maka dia tidak boleh didakwa di mahkamah? Merujuk kepada kes Syafiq Halim yang mengatakan bahawa polis diraja Malaysia adalah celaka. Soalan ni killer dia tanya. Bagus kawan dia tanya, dia balon kita balik. Waalaikumsalam Abang Jabbar Khadir, Waalaikumsalam Muhammad Haikal, Waalaikumsalam Azman AZ. Jadi soalan ni sebab apa yang menghina? Saya tahu soalan ni merujuk pada yang menghina Agong. Yang menghina Agong, saya asal Kedah. Yang menghina yang di-Pertuan Agong dikatakan dia adalah seorang yang mentalnya adalah tidak stabil. Macam kes saya jugalah dulu. Dia kaitkan dengan kes saya. Sebab apa? Bila saya cakap saja, lepas tu tiba-tiba keluar bahawa saya duduk di dalam ward mental tu, ward psikiatrik tu. Jadi tak sama situasinya tuan-tuan. Tak sama situasinya. Saya dianiaya, tapi dia berpandukan. Waalaikumsalam Abang Bon Huda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Abang Wahid. Jadi dia, tuan-tuan kena tengok sini. Apabila dikatakan seseorang, soalan yang genius, Muhammad Soleh bin Muhammad Saliman, ni soalan get back balik my to me. Jadi bila dikatakan seseorang itu dia punya paras pemikirannya adalah tidak waras ataupun dia ada mental disorder, dia mesti ada sebab. Sebab apa? Macam kes saya, siapa kata buang tuan-tuan? Kes saya berjalan, tetapi laporan doktor itu menunjukkan bahawa keadaan itu disebabkan saya dalam keadaan depressed dan juga moody. Keadaan depressed dan juga moody. Dia panggil sebagai ada ayat dia, saya lupa dah. Tapi dia adalah dalam keadaan depressed dan juga moody. Disebabkan apa? Faktor-faktornya adalah dibuang kerja dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang itu duduk dalam keadaan depressed dengan moody. Jadi apabila kes yang menghina yang di-Pertuan Agong ni, dia mesti membuktikan. Dia kena tengok macam saya punya kes. Adakah saya pernah macam dalam kes saya dalam DeFi, dia ambil laporan, adakah saya ni pernah dirawat sebelum ini? Saya pernah dirawat tak sebelum ni? Dia mesti kena ada. Kalau dikatakan Cina itu adalah seseorang seseorang lelaki Cina tu, Aaron Lee tu, dikatakan dia ini ada mental disorder, maka dia kena tengok adakah dia ni pernah dapat rawatan sebelum tu. Dia ada tak rawatan sebelum tu? Sebab apa? Dia kebanyakan orang ni, banyak orang kata kat saya, bila kata kes saya tu sengaja nak lari daripada pendakwaan. Waalaikumsalam Ayah Ken. Sengaja nak lari pada pendakwaan. Bukan nak lari pada pendakwaan. Dia kena tengok. Macam saya kata tu, dia ada tak? Dia ada dia punya
dia punya laporan doktor tu dia ada tak apa nama ni berkenaan dengan ketidakwarasan dia tu. Kalau tak ada, tengok juga semasa dia menghina Agong tu kan, semasa dia menghina Yang di-Pertuan Agong tu, adakah dia dalam keadaan yang macam mana? Dia kena tengok ujian darah. Dia ada ambil ujian darah dan juga ujian darah dan juga ujian air kencing. Dia ada tak barang terlarang dalam badan dia? Dia ada barang terlarang tak dalam badan dia? Kalau dia tak ada barang terlarang dalam badan, barang terlarang di dalam badan dia pula, dia kena face yang seterusnya. Macam saya kena saya ada pengalaman ni. Dia kena tanya soalan pula. Dia tanya, doktor akan tanya soalan demi soalan kenapa kamu buat macam ni apa segala macam untuk membuktikan bahawa dia ni betul-betul tidak waras. Jadi dalam kes yang menghina Yang di-Pertuan Agong ni, dalam kes yang menghina Yang di-Pertuan Agong ni, dia mesti buktikan. Kalau kes saya hari ni tak lucut lagi kes, mana boleh kes yang menghina Yang di-Pertuan Agong ni lebih berat. Saya cuma mengatakan polis celaka sehingga ke hari ni kes ini belum lagi digugurkan. Saya masih lagi dalam pendakwaan kes tersebut. Masih lagi dalam pendakwaan kes tersebut, di mana tengah menunggu daripada Peguam Negara untuk mendakwa saya. Kalau kata yang menghina Yang di-Pertuan Agong ni hanya mengatakan dia ni dalam keadaan yang mental dia tidak waras, maka dia kena menjalani macam mana saya jalani. Dia tak boleh tiba-tiba keluar kenyataan di dalam media sosial dan juga media massa bahawa orang yang menghina Yang di-Pertuan Agong ini tidak waras. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Saya nak kata bila ditanyakan soalan perasaan, jangan cakap saya gugur kes. Tak gugur. Saya masih lagi dalam pendakwaan. Perlukan laporan pakar yang mengatakan saya dalam keadaan mudi. Dia tidak boleh tiba-tiba keluar kenyataan bahawa orang yang menghina Yang di-Pertuan Agong ni dia dalam keadaan mental yang tidak waras. Mana boleh macam tu? Kalau macam tu senang semua orang yang hina Yang di-Pertuan Agong tidak waras senang, tidak boleh buat pendakwaan ke atas dia sebab dia tidak waras. Kena ada IP, kena buka juga. Macam saya kes IP buka kan, peguam pegawai penyiasat meminta laporan daripada pakar, lepas tu meminta tempoh rawatan dan juga ubat yang diberikan tu atas sebab untuk apa. Kita tengok juga adakah budak Cina ni dibekalkan ubat-ubatan. Sebab ubat-ubatan ni ada dia punya ciri-ciri dia tu. Kalau dia makan ubat jenis ni, dia ni ada penyakit apa? Kalau dia makan ubat jenis ni, dia untuk apa? Gelombang wave otak dia tak betul ke? Dia ada apa-apa yang boleh menyebabkan yang tidak boleh berlakunya pendakwaan kat atas dia. Tak boleh. Tidak boleh, mesti kena ada pendakwaan. Kes saya tak gugur. Siapa kata kes saya gugur? Macam budak tadi yang hantar mesej kat saya, dia kata kes saya gugur. Tak gugur. Kes saya tidak gugur, masih dalam pendakwaan. Dua-dua kes. Yang MA63 dalam pendakwaan, yang menghina pasukan polis pun dalam pendakwaan juga. Masih dalam pendakwaan. Dia kena buka kes dan dia kena buktikan bahawa diri dia ni tidak waras semasa dia mengutuk Yang di-Pertuan Agong. Kita tengok waras dia. KPN Tumas, dia dah jadi doktor pakar jiwa. Dalam less than a day boleh dapat diagnose dan analisis bersalah. Come on tuan-tuan, 15 day ayah kan. Saya kena 15 day. And then kena panggil di mahkamah, kena panggil dengan pegawai penyiasat, doktor kena bagi keterangan. Bukan KPN bagi keterangan, doktor yang kena mengesahkan bahawa this patient adalah dia punya patient. Macam dalam kes saya, doktor kena declare this patient is my patient dan dia melalui rawatan yang macam ni. Dia melalui rawatan yang macam ni yang membuatkan dia masih lagi dalam di dalam orang panggil apa, rawatan doktor. Kalau macam tu mudahlah. Suren. Kalau macam tu mudahlah tuan-tuan. Macam tu semua orang nak hina Agong. Semua orang hina Agong, lepas tu dia declare dia ada masalah mental. Lepas tu tidak boleh berlaku pendakwaan kat atas dia. Tak boleh macam tu. Dia mesti berlaku pendakwaan kat atas dia dan dia kena buktikan di mahkamah. Itu betul seperti yang sepatutnya. Seperti yang sepatutnya. Saudara Suren, ya, panggil saya, ada apa tu? Ada apa soalan tu? Saya menunggu Suren. Dia adalah orang yang paling saya kasih dan sayang. Kalau dia panggil je saya akan terhenti dulu hujah saya untuk tunggu soalan dia.
Maksudnya Cina tu kalau betul dia ada surat sakit jiwa, dia boleh lepas lah. Dia kena ada record, dia panggil top secret file yang color kuning tu. Dia kena ada record, dan record tu mesti sampai kepada pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat berpandukan kepada laporan tu. Dia masalah apa? Bila sebut mental disorder ni, apa masalah dia? Masalah apa? Kalau kata dia orang kata apa, dia tidak ada rawatan sebelum, tiba-tiba saja ada kes buka mental disorder, tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Semua orang nak lari pendakwaan untuk jadi mental disorder. Semua orang nak lari pendakwaan untuk buat mental disorder. Nak kena tahu juga mental rosak sebab apa? Dadah, depression ataupun lindungan politik. Ya betul ya Abang Fazli. Itu yang kita kena tahu. Dia mesti berlaku dulu. Pendakwaan kena ada. Kes saya tak gugur tuan-tuan. Ini tidak adil bagi saya. Kes saya tak gugur. Kes saya tidak digugurkan. Tapi kes Cina ni senang je cakap. Dia lagi teruk menghina Yang di-Pertuan Agong. Mak Terai yang hina TMJ tu kena lock up juga. Mak Terai tu sakit mental juga. Mak Terai mana dia? Mak Terai UMNO lah. Mak Terai ni PWTC, biar betul. Sakit jiwa tapi belajar sampai dapat ijazah macam soalan ni bagus. Saya kenal macam tu lah. Macam mana dikatakan you, IO tu tanya kat saya, macam mana dikatakan you waktu tu depression sedangkan you adalah best student dekat universiti? Saya kenal dengan IO. IO press saya. Kata macam mana dikatakan you ni ada depression, ada moody, bipolar dan sebagainya, sedangkan you best student kat universiti. Kena buktikan pula. Yang boleh bagi hujah ni adalah doktor. Yang bagi hujah ni adalah doktor. Dan dia menghina tu atas sebab apa? Kita kena tengok dia menghina tu atas sebab Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan surat. Kalau kita ada bahan terlarang macam dadah, bolehkah dia didakwa? Bolehlah, sebab dia sengaja memasukkan barang terlarang di dalam badan. Dia sengaja memasukkan barang terlarang di dalam badan dia. Kita kena tengok juga dia ni pernahkah disabitkan atas kesalahan seperti atas kesalahan mengambil dadah, dan disabitkan atas mana-mana mahkamah seorang penagih dadah. Kena tengok juga. Tu kena tengok rekod. Apabila kata seorang penagih ni, dia mesti kena ada, dia pernah ditangkap atas kesalahan mengambil barang terlarang, dibawa atas dadah berbahaya, dan pernah dituduh di mahkamah bahawa dia adalah seorang penagih. Baru boleh declare yang mengatakan dia mengambil barang terlarang tu, yang dikatakan tu. Pasal Cina banyak sakit mental, ya. Ini yang kita tak puas hati. Kita tahu di hospital banyak adalah doktor-doktor yang daripada bangsa Cina. Jadi apabila kena kes dia, nak elak daripada kes, abang kata mental disorder. Apabila kena kes dia, mental disorder. Soalan yang ditanyakan kepada saya tu bagus. Sebab apa saya melalui benda ni? Saya tuan-tuan, kes tak gugur. Barang dirampas. Pihak polis datang, rampas segala peralatan saya. Rampas telefon saya, rampas segala-galanya. Saya kena gari. Kena gari di dalam ward. Kena gari di dalam ward. Maka macam mana mungkin dia ni tiba-tiba abang kata mental disorder, duduk di luar. Duduk di luar, tidak disahkan. Dia kena masuk dalam ward psikiatrik selama beberapa hari untuk doktor keluarkan laporan bahawa dia memang ada mental disorder. Mana boleh tiba-tiba bila kena je laporan kes, abang kata dia mental disorder. Keluarkan, kita nak tengok dia ada kad tak? Kad rawatan. Dia mesti ada kad rawatannya. Dia mesti ada kad rawatan psikiatri yang mengatakan dia ni ada masalah mental. Kalau dia tak ada apa-apa, tiba-tiba kena laporan polis, tiba-tiba abang kata dia ada mental disorder. Mana boleh macam tu? Depression sebab apa? Saya dulu depression sebab macam-macam benda. Musuh politik, dibuang kerja dan macam-macam perkara lah. Macam-macam perkara. Dan juga saya dimasukkan tu bukan atas sebab faktor mental disorder. Saya dimasukkan tu untuk menganiayai saya, untuk menganiayai supaya saya tidak boleh menjadi saksi dalam satu kes. Sengaja dibuat macam tu. Ada double standard, ya betul. IO ditekan pihak Dapiq. Itu kenyataan kerana Syafiq membuka kes-kes berprofil tinggi. Sebab itu Syafiq namanya naik di dalam keaman. Jika kita jiwa pahlawan, kita akan kata apa ni? Ini lah kata kita dihina, dirampas semua PN. Tapi hak Allah tu kita
Tak betul jugalah kerajaan baru ni, juga tak yakinlah. Bukan kita kata kerajaan baru ni, tuan-tuan jangan salahkan kerajaan baru. Tuan-tuan jangan salahkan kerajaan baru. Kerajaan baru belum ada kabinet lagi. Yang kita perlu salahkan adalah sistem penguatkuasaan dalam negara kita. Kita perlu, saya tak dekat, tapi saya tahulah. Saya tahu dia punya prosedur-prosedur dia, sebab saya lalui benda tu. Dia ada prosedur-prosedur dia lama, Abang Kasim Patalan. Saya punya kes pun tak settle lagi, lama. Saya pun akan dituduh di mahkamah nanti. Akan dituduh dan saya perlu membuktikan di mahkamah. Tapi saya tak ada masalah apa, saya boleh buktikan. Kerana video yang mereka ambil itu durasi 2 minit yang mengatakan polis celaka. Saya bukan kata institusi PDRM itu celaka. Saya kata orang yang membuat benda tu. Sebagai contohnya, laporan yang kita buat tidak diambil tindakan. Dia ni adalah orang yang celaka, pengambil rasuah. Tetapi dia ambil je perkataan polis celaka tu, pun dakwa saya. Mana boleh macam tu? Kalau video saya buat 1 jam, 1 jam video tu kena bawa dalam mahkamah untuk hakim dengar. Mana boleh dia potong? Video saya dia potong. Mana ada macam tu? Saya tak kisah kalau dituduh di mahkamah. Saya cakap lah, video yang saya sebut tu dia potong, dia ambil perkataan polis celaka, dia dakwa saya. Mana boleh macam tu? Dia kena video 1 jam tu yang saya kata tu. Apa yang saya kata di dalam tu? Saya kata berdasarkan indeks rasuah. Saya kata berdasarkan berkenaan dengan barang rampasan, barang kes dan sebagainya. Dan pihak-pihak yang berbuat benda ini adalah celaka kerana membawa mudarat kepada masyarakat. Itu yang saya kata. Yang ni dia ambil terus perkataan tu, pum dakwa. Mana boleh? Ikut suka lah. KPN tidak sepatutnya menjadikan hakim menentu hukuman bersalah. Itu sepatutnya ditentukan oleh mahkamah dengan pakar-pakar menentukan orang yang didakwa sakit atau gila. Ya betul. Dia kena ada laporan doktor. Sebagai contoh dalam kes saya semalam pun, hakim cakap benda yang sama. Kena gazet bawa pakar perubatan di dalam mahkamah ini untuk membuktikan seseorang ini ada masalah yang tertentu tu. Kita bukan boleh mencakap je kata dia ni ada masalah mental. Jadi tidak boleh dakwa dia. Tak boleh, dia mesti kena lalui juga. Macam mana nak betulkan keadaan ni? Kena penguatkuasaan dalam negara ini kena lebih tidak cenderung kepada politik. Kena lebih, orang kata apa, menggunakan undang-undang tu dengan lebih, orang kata apa, dengan lebih integriti. Dengan lebih integriti ya. Fake betul ke sistem penguatkuasaan ada campuran 9 Dragon? Ni kena tengok Ali Bashar. Dia lebih tahu lah. Dia adalah seorang pegawai kanan yang terlibat di dalam D9 ya. Dia lebih tahu. Tanya saya tak tahu lah. Tanya dia, tengok video dia, dia akan tahu. Tuan-tuan boleh juga rujuk kepada Farah Wahidah. Farah Wahidah ni pegawai risikan ketenteraan. Seorang lagi ASP Ali Bashar. Dua-dua orang ni mereka ni terlibat dalam risikan. Mereka tahu. Sama ada tak ada, tuan-tuan kena pergi tengok video dia. Pergi tengok video mereka tahu. Saya luar pada bidang. Kalau tuan-tuan tanya saya tentang barang kes, saya tahulah. Sebab saya menjaga aset kerajaan. Kalau tuan-tuan tanya saya tentang aset-aset kerajaan seperti barang kes, sistem-sistem kerajaan, tu saya tahu. Tapi kalau tuan-tuan tanya hubungan di antara penguatkuasaan dengan kongsi gelap, tu tuan-tuan kena tanya orang yang terlibat dalam bahagian risikan. Orang yang terlibat dalam bahagian risikan antaranya adalah ASP Ali Bashar, yang keduanya adalah Farah Wahidah. Farah Wahidah nama dia. Mereka ni lebih tahu. Mereka lebih tahu sebab mereka ni duduk dalam risikan. Mereka duduk di dalam risikan dan mereka membuat kerja-kerja risikan. Jadi kalau tanya saya tak tahu. Saya tak berani nak kata. Saya tak boleh nak kata apa-apa. Tanya mereka tahu. Macam tu pun kena. Tapi Joe Fazli tidak pula diambil tindakan. Lagi teruk hentang kerajaan, hentang polis. Joe Fazli ni kita akan tuntut untuk ambil tindakan ke atas dia. Sebab apa? Dia lagi teruk hina. Dia hina pasukan polis Diraja Malaysia sehingga ke mendiang polis dia hina. Mendiang dan juga orang kata apa, perwira-perwira negara yang telah menumpahkan bakti kepada negara yang telah meninggal dunia pun dia hina. Sepatutnya dia ni lebih lagi diambil tindakan. Dia lebih lagi diambil tindakan. Jannah Nur, kes mahkamah semalam macam mana? Kes ditolak. Elok songkok ni bukan songkok, kopiah saja, kopiah lembut. Sokong bro, yang ni aku sokong. Jadi kita kena bawa kes yang Aaron Lee ni, kena bawa untuk berperbicaraan di mahkamah. Kena buat pendawaan. Macam mana saya kena bagi adil lah. Saya kena pun sama, dia pun kena petut sama juga. Kena bawa perbicaraan di mahkamah dan dia kena buktikan. Bukan KPN pihak bank kata dia ada masalah mental. Dakwa dulu, dia kena buktikan bahawa dia ada masalah mental. Kalau tidak tuan-tuan, kalau kita tidak kuatkan penguatkuasaan dalam negara kita, sebab itulah berlakunya orang hina yang di Pertuan Agong. Sebab apa? Kuasa tak kuat.
Kan, penguatkuasaan tak kuat. Macam saya sembang semalam dengan rakan-rakan, kenapa orang menghina Yang di-Pertuan Agong? Kenapa orang menghina Raja-Raja Melayu? Kerana tindakan yang diambil itu kurang. Dan sedangkan Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu ni memegang kuasa yang besar di dalam Malaysia. Kalau tak ada Raja-Raja Melayu, tak ada Yang di-Pertuan Agong, maka tiada persekutuan, tiada Islam Agama Negara, tiada perlembagaan tiada perlembagaan persekutuan 1957. Itu kuasa-kuasa yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu ini tidak dihormati, itu menjadi masalah yang besar ke dalam negara kita hari ini. Jadi kena ambil tindakan yang serius kepada mereka ini. Sebab itu ada di dalam kanun kesiasaan hukuman yang berat, seperti seorang yang mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong boleh dihukum gantung sampai mati, sampai taratus kali. Di dalam Seksyen 121(1)A Kanun Kesiasaan. Dan di dalam perkara 25(1)A, sesiapa yang tidak taat kepada persekutuan daripada segi perbuatan ataupun percakapan boleh dilucutkan kerakyatan. Ada dia punya hukuman-hukuman yang berat kepada pesalah-pesalah ni. Jadi perlulah diambil tindakan kepada mereka ni. Tak boleh kalau macam tu semua orang. Sebab itu orang kini hari orang membertikaikan kuasa raja. Orang menghina raja. Jadi masalah kepada kita. Jadi tuan-tuan tengok, sehingga mereka sanggup mencabar. Dia mencabar apa? Seperti di Pulau Pinang sebagai contohnya, kena slow volume azan. Sedangkan ketua bagi agama Islam bagi negeri-negeri full straight settlement seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia ada enactment tata cara masjid dan surau di bawah Yang di-Pertuan Agong. Maka mereka ni tak ada pun kuasa untuk nak suruh slow volume ke, naik volume ke, tak ada. Sebab di dalam enactment tata cara masjid dan juga surau adalah Bilal. Apakah tanggungjawab Bilal? Tanggungjawab Bilal adalah membaca surah, saya dah lupa surah apa, sebelum masuk waktu dan mengazankan. Jadi dia tidak habaq pun dalam tu berapa volume. Volume 15 ke, volume 12 ke, dia nak buka sampai pecah speaker ke. Di dalam enactment tata cara pengurusan masjid dan surau menyebut tugas-tugas Bilal adalah azan. Maka itu adalah di bawah kuasa Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong. Jadi bila orang tak respect kuasa Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong, mereka mengeluarkan undang-undang baru, kononnya nak slowkan azan, membertikaikan tentang azan. Itu yang berlaku di Pulau Pinang. Sebab apa? Tiada respect kepada Raja-Raja Melayu. Sebab tu sistem penguatkuasaan kena kuat. Apabila orang hina saja Yang di-Pertuan Agong, orang hina saja Raja-Raja Melayu, kena ambil tindakan yang keras. Bukannya keluar kenyataan dia ada penyakit mental. Macam tu semua orang akan kata dia ada penyakit mental. Semua orang kata dia penyakit mental. Semua orang akan declare ada masalah mental. Sebab apa? Bila dia hina je, dia pergi ke ward sekretariat, dia abang kata dia ada mental. Dia kena berlaku pendakwaan di mahkamah. Dan dia kena buktikan bahawa dia tidak waras. Yang membuktikan adalah doktor, bukannya polis. Polis tugas dia adalah untuk mendakwa, mengambil tindakan. Bukan dia tolong duk pergi habaq pula kawan ni ada masalah mental. Yang nak tahu masalah mental tak masalah mental ni doktor. Doktor yang akan sahkan. Bagaimana doktor nak sahkan? Berlaku pendakwaan dalam mahkamah. Berlaku pendakwaan dalam mahkamah dulu. Bukan kita nak kata tunggu polis siasat ataupun tidak tunggu polis siasat. Apabila melibatkan Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong, kena ambil tindakan segera. Kerana mereka duduk hierarki yang paling tinggi, ketua bagi negara di dalam perkara 33. Perkara 32 dalam bab 4 persekutuan ketua utama negara, bab 1 ketua utama negara bagi persekutuan dan isterinya, Yang di-Pertuan Agong perlu diambil tindakan yang kuat kerana dia adalah ketua bagi negara dan juga Raja-Raja Melayu adalah ketua di setiap-setiap negeri. Jadi kena ambil tindakan. Bukannya pengarah-pengarah, bila kena dekat pengarah SPRM, cepat ambil tindakan. Bila kena dekat pengarah polis, cepat ambil tindakan. Bila kena kat Yang di-Pertuan Agong dengan Raja-Raja Melayu, kita kena bersabar. Kepala otak dia. Sebab itu orang tak hormat sistem monarki. Sebab itu orang tak hormat Yang di-Pertuan Agong. Kerana benda ni ambil remeh perkara ni.
Salam Syafiq nak pinjam buku tu. Boleh. Buku perlembagaan. Patut kena ada ni. Nur Ismail. Semua orang Melayu kena ada setiap seorang di dalam kenderaan dia ataupun di dalam simpanan dia Perlembagaan Persekutuan 1957. Jangan buat leceh. Jangan buat leceh. Jangan buat leceh. Kena ada seorang satu. Kena ada seorang satu Perlembagaan Persekutuan 1957. Berapa harga dia? Harga dia adalah RM11 sahaja. Kalau kita ada duit untuk beli novel berharga RM30, RM40, kita sanggup membaca buku-buku luar negara dengan harga beratus-ratus ringgit. Bagaimana kita tak mampu untuk beli Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan RM11 di mana-mana bookstore. Di mana-mana bookstore. Macam ni saya beli dekat Landmark Kulim. Mana saya beli Hasani tak silap saya beli dekat Hasani kot. Tuan-tuan pi je buku, pi saja kedai buku, tuan-tuan tanya dia buku akta. Tuan-tuan pi kat bahagian tu dia ada. Tuan-tuan cakap dengan dia buku akta. Tuan-tuan pi kat mana-mana kedai bookstore je, bagi tahu dia saya nak cari buku akta. Jadi dia akan bawa tuan-tuan pi kat tempat list buku akta tu, tuan-tuan cakap saya nak Federal Constitution. Dia ada reprint banyak. Saya nak hard latest. Yang ni yang saya punya ni kalau biru ni reprint 2018. Reprint 2018. Yang latest tak silap saya kalau merah ataupun kalau pink kot. Macam tu saya dah lupa dah. Tuan-tuan boleh pergi cari. Kedai main-main ada tak? Tak ada kedai main-main lah. Yang baru ni Syafiq IGP beritahu kata dia ada mental macam mana tu. Tu yang saya ada hujah daripada tadi tuan-tuan. Nak tentukan dia mental ataupun tak mental, buat pendakwaan di mahkamah dulu. Dia kena membela diri. Dia kena membela diri. Dia kena lampirkan dokumen-dokumen bahawa dia adalah seorang pesakit mental. Mana boleh tiba-tiba hari ni nak tangkap, pergi duduk depan rumah sebab kata dia mental. Sedangkan dia adalah pemegang ijazah terbaik di sesuatu universiti. Mana mungkin dia ni mental? Dia bukan mental. Mental dia adalah dia tidak dapat menerima kenyataan yang di-Pertuan Agong melantik Muhyiddin Yassin sebagai PM ke-8. Itulah dia punya masalah mental. Masalah mental itu tidak dikira sebagai mental disorder yang tidak boleh berlaku pendakwaan. Mesti kena berlaku pendakwaan kat atas dia sebab dia mental. Dia tak boleh dia tak boleh terima kenyataan. Kalau macam tu semua orang bagi alasan yang samalah. Ni bukan English version. Kalau English version, kalau tuan-tuan tak mau nak beli pun, tuan-tuan boleh dapatkan di agc.gov.my. Tuan-tuan boleh dapatkan di agc.gov.my. Ni percuma. Tak perlu bayar duit. Pelbagai buku undang-undang negara semua ada dalam tu. Tuan-tuan nak kandung kesiasaan ke, criminal procedure ke, akta perhimpunan aman ke, apa lagi, undang-undang am Malaysia ke, DNA ke, semua ada dalam tu. Sekarang ni percuma. Nak tak nak ya. Tuan-tuan nak baca dengan tak mau baca ya. Tuan-tuan nak baca dengan tak mau baca ya. Jadi bila dah baca dapatlah input sikit. Kalau tak mau baca kena kencing lah. Itu beza dia. Itu beza dia. Waalaikumsalam Tuan Naim. Waalaikumsalam Tuan Naim. Sekarang pukul berapa? 6.44. 6.44 Jadi tuan-tuan boleh dapatkan berkaitan dengan buku akta Malaysia ke, buku apa ke, semua ada tu dalam agc.gov.my. Jadi tuan-tuan boleh baca kat dalam tu. Jadi apa soalan lagi tuan-tuan? Sekarang ni pukul 6.44. Pukul 7 saya akan monti. Malu bro, sekolahkan kita suruh beli buku akta perlembagaan simpan dalam kereta. Tak, bukan. Saya bukan, mungkin tuan seorang balik desa adalah seorang lawyer. Saya tak kisah. Lawyer dia tetap ada buku-buku ni semua. Tapi Perlembagaan Persekutuan ni bukannya guna untuk peguam saja. Bukan guna untuk peguam saja. Pakar sejarah pun guna Perlembagaan Persekutuan. Kalau tuan-tuan pergi buat pengajian am, sebagai contohnya macam saya buat pengajian am di universiti. Jadi tuan-tuan kena,
kena belajar tentang operasi proses kemerdekaan dan sebagainya. Jadi dia pun menggunakan perlembagaan persekutuan juga, sebab ada perjanjian dalam tu yang melibatkan perlembagaan persekutuan. Jadi untuk melindungi diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia pun menggunakan perlembagaan persekutuan. Tak kisahlah sama ada tuan-tuan adalah seorang lawyer ke tak, perlembagaan persekutuan ini adalah your birth certificate. Ini adalah surat kelahiran anda. Bila surat kelahiran anda, semua orang patut ambil pengetahuan tentang perlembagaan persekutuan. Profesor Syak Faruqi, adakah dia seorang lawyer? Dia bukan seorang lawyer. Dia bukan seorang peguam. Lepas tu siapa lagi? Banyak NGO di sebelah sana yang bukannya daripada barisan peguam. Mereka menguasai perlembagaan persekutuan 1957. Sekarang ni saya nak promote. Mungkin ada lawyer yang akan gelak. Dia nak sekolahkan kita perlembagaan persekutuan 1957. Saya tak kisah. You nak gelak-gelak. Tetapi saya ni cakap secara umum. Sebagai rakyat biasa, kamu kena mengetahui. Kamu kena mengetahui bahawa berkenaan dengan perlembagaan 1957. Saya tak dapat kat Pelapol. Di Pelapol tak belajar perlembagaan persekutuan. Di Pelapol tak belajar perlembagaan persekutuan. Bagi seseorang yang masuk polis, yang dia belajar adalah undang-undang AM, undang-undang rendah, undang-undang akta keterangan, kanun kesiasaan dan juga kanun prosedur jenayah. Perlembagaan polis tak belajar. Constitution kena pergi belajar lain. Betul fakta tu. Jadi pelajar terbaik tiba kena dakwa declare mental. Lepas ni puak tu buat game macam tu lagi lah. Sebab insiden lawan arah model beritahu dia mental. Lepas macam tu. Di Hina Agung pun dia dah beritahu kata mental. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Setuju, sepatutnya kerajaan dari PPD, dari Sekolah Kebangsaan lagi harus terapkan tekanan untuk semua rakyat. Ada buku itu. Wajib untuk setiap rakyat. Individu wajib ada setiap satu. Ya betul. Betul ya. Perlembagaan persekutuan ni kena terap daripada peringkat sekolah. Kerana dia adalah satu dokumentasi sejarah. Yang perlu semua orang ambil tahu tentang perlembagaan persekutuan. Kena ada di dalam minda. Sebab semuanya penting bagi kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Antaranya bagi umat Islam. Orang nak pertikaikan tentang agama Islam tetapi tak boleh nak lawan. Sebab apa? Tak menguasai perlembagaan persekutuan. Lepas tu, ini adalah undang-undang tertinggi dalam negara. Di dalam perkara 41 menyebut this constitution is the supreme law of the federation. Jadi undang-undang tertinggi dalam negara adalah perlembagaan persekutuan 1957. Dan apa-apa undang-undang yang tidak selaras dengannya adalah the void amnesty, tidak selaras setakat ketidakselarasan itu. Itu yang paling pentingnya. Saya ada buku tuan-tuan. Buku masa saya buat di Universiti Malaya dulu. Ada kat belakang kereta lah saat saya ambil. Jadi yang ini pun perlu diterapkan tuan-tuan. Antaranya adalah keunikan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dari sejarah awalnya. Ni yang saya buat dulu saja. Lepas tu yang keduanya adalah demokrasi berparlimen. 3 struktur parlimen Malaysia. Sistem demokrasi di Malaysia, ciri-ciri demokrasi berparlimen, perlembagaan. Di dalam topik yang ke-6 anda sebut tentang perlembagaan. Bukan belajar law je, belajar perlembagaan. Ada yang tak belajar law pun belajar perlembagaan. Lepas tu keluhuran perlembagaan. 4 kepentingan perlembagaan. 9 ketertinggian perlembagaan Malaysia. 10 pindaan-pindaan perlembagaan. 12 kuasa pemerintahan. 13 badan perundangan legislatif. 14 badan pelaksana eksekutif. 15 badan kehakiman judisiari. 16 sistem pilihan raya. 17 parti-parti politik di Malaysia. 18 negara persekutuan. 19 takrifan kerajaan persekutuan. 20 kerajaan negeri, 21 lambang-lambang negara, 22 jatah negara, 23 bendera kebangsaan, 24 lagu kebangsaan. Ini adalah perkara asas yang perlu diambil tahu oleh setiap orang rakyat Malaysia. Setiap orang rakyat Malaysia perlu mengambil tahu tentang benda ni semua. Ini adalah pengajian am. Ini adalah pengajian am. Bukannya pengajian khususnya tentang perlembagaan. Ini pengajian am di universiti, di peringkat universiti. Di peringkat universiti ni pengajian am ni maknanya pengajian untuk umum. Jadi umum kena tahu. Kena tahu berkenaan dengan benda ni. Bukan kita nak tunjuk pandai ke apa ke, tetapi umum kena mengambil tahu. Macam saya sebut tadi ada 26
26 perkara di dalam pengajian am yang sepatutnya orang umum ni bila sebut tentang pengajian am, soalan am dan sebagainya, ni maknanya umum. Sepatutnya umum kena ambil tahu tentang benda ni semua. Jadi saya nak cerita tak boleh lah tuan-tuan, walaupun ada kat dalam buku, kat dalam ni, kenalah saya, kena tengoklah topik mana yang tuan-tuan nak suruh cerita. Takkanlah saya nak cerita satu buku mati tuan-tuan. Assalamualaikum. 30 minit terlepas apa cerita ni. Mana nak dapat ni bro? Ni nak dapat ni kena ambil kat saya lah, sebab ni adalah assignment semasa saya belajar dulu. Ini adalah assignment masa saya belajar dulu. Semalam saya kemas-kemas rumah, jumpa lah. Bila saya kemas-kemas rumah, saya jumpa, saya ambil lah. Saya simpan lah. Sebab apa? Ini adalah ilmu yang sangat penting. Bila saya ambil computer science ni memang orang kata, oh bila ambil computer science ni hebat lah. Tetapi apa yang lagi hebat adalah topik yang hanya ada 2 kredit hour je. Inilah pengajian Malaysia untuk mengenal semangat patriotik dan juga nasionalisme. Sebab saya ambil paper ni lah yang menyebabkan saya rasa semangat naturalisme dan juga patriotik dalam diri saya tu ada. Sebab saya merasa kesusahan bagaimana untuk menuntut kemerdekaan. Saya rasa kesusahan bagaimana nak buatnya perlembagaan persekutuan ni. Kasih print lagi buku tu, saya mau beli. Siapa dia ni? Muhammad Irham. Nanti saya bagi ya. Saya rasa ada link. Sebab setiap apa yang saya belajar, saya scan masuk dalam Google Drive. Nanti saya try cari. Kalau ada nanti saya akan share link. Kalau ada nanti saya share link. Sebab apa yang saya belajar dulu di Nifty, saya akan simpan dalam Google Drive. Sebab apa? Saya nak cari topik senang. Sebab apa? Kita search je. Bila saya simpan dalam Google Drive, saya buat apa nama ni, dia panggil sebab sekarang ni ada tag recognition. Jadi bila ada tag recognition, saya search je topik, dia akan keluar. Jadi mudah untuk saya sentiasa rewind apa yang saya belajar. Dalam penekan untuk buku itu, harus juga kerajaan kaji balik dalam bab sekolah. Ni masuk habis dah bab sekolah apa semua ni. Tadi tentang Cina sakit mental tu tak apa, kita layan habis. Bab sekolah eksekutif harus dimasukkan dan terus ke sekolah kebangsaan untuk rakyat Malaysia dapat sekali struggle untuk semua kebajikan. Dia ada pro and kontra dah. Dia ada pro and kontra ya berkenaan dengan perkara tu Ya, ada. Nanti saya tengok ada, saya rasa ada dalam PDF. Saya rasa ada dalam PDF. Sebab semua dokumen yang saya belajar sepanjang saya duduk belajar, tak kira lah di JMI ke, di UM ke, semua saya scan. Sebab sekarang ni ada tag recognition. Bila saya scan, saya buat tag recognition. Senang saya nak cari. Malam ni tak ada live Salam tuan, saya Patih. Kalau boleh beli buku tu, kalau boleh bagi, thank you. Ni sebab yang ni tuan-tuan nak ambil pun tak elok dah. Sebab photostate nanti dia jadi hitam. Sebab saya dah highlight banyak. Kalau tuan-tuan photostate nanti dia jadi hitam. Nampak? Saya dah highlight banyak dalam tu. Saya dah highlight banyak. Nanti kalau tuan-tuan putus stick dia jadi hitam, tak apa, nanti saya tengok yang PDF. Saya rasa ada PDF apa ni, mobile Khairi nota pengajian am penggal 1 slideshare.net. Dia terus share dia punya pengajian am semester pertama. Dia semua semester pertama lah. Kotak dah buku tu Buku pun dah highlight lampau banyak. Ni saya dah simpan dalam kotak tuan. Saya simpan dalam kotak. Malam jumpa lah berkenaan dengan apa nama, konsep dan tujuan perlembagaan semua saya baca. Sebab penting benda ni penting benda ni semua tuan. Google pengajian am pun boleh jumpa. Google lah pengajian am boleh jumpa. Dia tak sama, setiap NFT tak sama. Kalau tuan-tuan nak yang saya punya, saya boleh bagilah. Setiap NFT tak sama. Bro Syafiq nak tanya apa pendapat bro tentang SJKC, SJKT, SMPC. Kedua, boleh atau tidak kerajaan hentikan sistem sekolah vernacular? Dia ada kebaikan dia ada keburukan dia. Keburukan dia akan membawa kepada pencetusan pembalahan perkauman. Pencetusan pergaduhan perkauman di dalam negara kita ni Itu yang pertama Yang keduanya adalah dia akan menggugat perkara tarifan bagi Melayu Biarlah dia nak cakap bahasa dia. Sebab apa? Melayu ini adalah di dalam perkara 102
Kita tak mau dia jadi orang Melayu, kan? Orang Melayu artinya seseorang yang menganuti agama Islam lazim bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu. Yang lahir sebelum hari mereka di Persekutuan atau Singapura, atau yang lahir sebelum hari mereka dan ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari mereka berdomisil di Persekutuan atau di Singapura, ialah zuriat seseorang yang sedemikian. Itu adalah salah satu dia lah yang dibincangkan. Jadi kita tak mau dia jadi orang Melayu. Itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah sekolah ni telah ada daripada kurun ke-14. Sekolah-sekolah vernacular ni telah ada daripada kurun ke-14 pun. Bila dia orang datang, sebagai contohnya dia datang sebagai diaspora, dia buat sekolah India, sekolah Tamil, sekolah Cina dan sebagainya. Jadi bila kita nak hapuskan, jadi dia akan jadi macam-macam lah. Dia akan jadi orang kata apa, ketidakseimbangan sosial kat situ. Dia akan bangkit menentang dan sebagainya lah. Jadi apa yang perlu kita terapkan adalah untuk memartabatkan sekolah-sekolah kebangsaan dan juga sekolah SAR, sekolah agama rakyat, memartabatkan tu. Jadi orang kata apa, dengan orang kata apa, membudayakan atas saya nak sebut Ultra of Malay yang perlu kita buat dulu. Daripada segi sekolah vernacular ni, saya nampak dia mudarat dia tu besar. Mudarat dia besar. Dia akan lagi satu, orang akan nampak, kita tak mau orang nampak Islam ni adalah sesuatu agama yang menindas. Biarlah dia dengan sekolah dia. Biarlah dia dengan sekolah dia, dengan bahasa dia. Kita tak perlu kacau dia. Sebab itu memang ada di dalam perlembagaan pun. Tetapi dia tidak boleh kacau kita. Maknanya janganlah sampai dia mengganggu-gugat status quo. Janganlah dia sampai mengganggu-gugat agama Islam. Jadi kita tak perlu cari pasal dengan dia dengan nak balas dendam sampai nak hapus dia punya sekolah, nak hapus dia punya ni segala minit. Tu jadi tu dia mudarat dia. Dan itu adalah pandangan saya lah. Itu adalah pandangan saya. Jadi orang kata apa? Tak perlu kita tunjuk bahawa kita ni jahat. Tak perlu kita tunjuk bahawa kita ni sampai tahap tu sekali. Jangan dia kacau kita. Betul tu. Kita resis, jangan dia kacau kita. Jangan kita duk pergi kacau dia. Macam tu kita pergi runtuh semua kuil. Jadi kita nak bawa Islam rahmatan lil alamin. Kita nak bawa Islam rahmatan lil alamin. Kita jangan tunjuk orang Islam ni kejam sampai tahap tu sekali. Jadi biarlah dia dengan sekolah vernacular dia tu. Jadi jangan dia nak kacau kita. Jadi jangan dia nak kacau kita. Sebab benda ni dah ada daripada kurun ke-14 pun. Memang tak ada dalam perlembagaan. Sekolah vernacular ni tak ada dalam perlembagaan. Tapi dia dah ada sejak daripada dulu ke. Dia dah ada, tak silap saya, daripada kurun ke-14. Tak silap saya, memang dah ada dah pusat-pusat pengajian daripada ni semua. Sebab dia orang diaspora datang kan. Macam mana nak memartabatkan bahasa Jawi? Bahasa Jawi ni kita martabat daripada segi sekolah kebangsaan lah. Ni kita tengok pula calon Menteri Pendidikan adalah Tok Guru Adi Awang. Confirm sekolah-sekolah pondok dia angkat naik. Kita angkat naik macam sebagai contohnya sekolah-sekolah pondok. Dulu sekolah pondok tak angkat naik. Kita angkat naik sama level dengan sekolah kebangsaan. Itu yang perlu kita usahakan. Kita angkat sekolah pondok naik sama level dengan sekolah kebangsaan. Kalau tuan-tuan tengok macam di Patani kan, dia orang sama level. Jadi orang kata apa, itu yang cara kita nak memartabatkan Islam dengan orang kata apa ni, bangsa kita. Kita tak perlu sampai kita nak hapuskan mereka, tapi yang mana sekolah-sekolah pondok pun kita tak martabatkan. Ada sekolah pondok yang terpaksa mengemis. Terpaksa mengemis untuk, kalau tuan-tuan tengok hari ni, banyak tabung di kedai makan adalah untuk apa? Untuk membina madrasah. Yang budak-budak duk main minta di rumah-rumah ni untuk bina madrasah. Malu kita sebagai satu negara Islam. Sampai satu negara Islam kita nak kena pergi minta untuk orang wakaf dan sebagainya. Patut kita martabatkan sekolah pondok dan juga sekolah kebangsaan ni bercirikan Islam. Itu yang lebih baik. Kita fokus daripada sudut tu. Kalau sekolah vernacular terhapus, automatik semua bangsa senang berkawan dari kecil lagi. Itulah salah satu kebaikan dia. Kebaikan dia, tapi mudarat dia banyak. Kita kena tengok mudarat yang banyak juga. Sebab apa, mereka ni dia nak bahasa dia. Dia nak bahasa dia, dia nak sebagainya, dan kita tak nak bahasa dia masuk ke dalam dia ada banyak dia pro and con, dia ada banyak pro and con, tapi tak apa, kita boleh bincangkan. Jadi pada pandangan saya lah,
tak perlu kacau lah. Tak perlu kacau depa punya backpay depa dengan cara depa. Kita tak perlu nak kacau, tapi hang jangan kacau kami ya. Hang jangan kacau part kami. Jangan kacau part kami, sebab apa? Kita akan bagi kelebihan kepada opposition. Depa akan kata, oh, bila jadi kerajaan pemerintahan akan hapuskan sekolah vernacular. Tengok bangsa-bangsa Cina sekian, bagaimana mereka menindas kita. Mereka menghapuskan sekolah vernacular. Mereka mengharamkan tulisan-tulisan Cina dan sebagainya. Dia akan bagi point kepada opposition. Dia akan bagi point kepada opposition untuk balun kita balik. Jadi kita tak perlu buat kerja-kerja yang itulah. Kita biar saja depa dengan depa punya bahasa. Depa nak buat tulisan Cina di sekolah depa, kan tu lantak depa. Depa buatlah sekolah apa pun, sebab itu ada kebebasan bagi diri depa. Depa ada kebebasan untuk bangsa depa sendiri. Tetapi jangan duk suruh buat bahasa Cina dalam sekolah kebangsaan, kan duk suruh buat bahasa Cina dalam sekolah pondok, tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu yang orang kata apa, itu yang lebih baik Kalau kita nak resis sangat boleh lah. Kalau kita nak resis sangat boleh buat lah, tak ada masalah apa. Tapi bagi pandangan saya, baik lah yang tu. Yang kita perlu resis adalah resis memartabatkan bangsa kita. Itu yang pentingnya. Dia tak kacau kita, biarlah janji kalau agama kita. Yang kita perlu resis adalah resis daripada segi macam mana F. Kennedy. Macam saya sebut, kita gunakan prinsip yang digunakan oleh John F. Kennedy. You nak toleransi, you nak human right, boleh. Dengan syarat you menghormati kami sebagai bangsa putih. Mereka bangsa putih lah. Dengan syarat kamu menghormati kami sebagai bangsa Melayu, dan kamu menerima seadanya kamu adalah sebagai the second class citizen based on the constitution itself. Itu boleh lah. Inilah fikiran luar. Tapi nanti mereka kacau kita, mereka ada misi panjang. Tak apa, mereka tak dapat kacau kita lah. Mereka tak dapat kacau kita. Kalau kita resis berperlembagaan, mereka tidak dapat kacau kita. Yang jadi masalahnya hari ini adalah kerana semuanya ada dalam perlembagaan, tetapi tidak dikuatkuasakan. Kita nak resis berperlembagaan. Dia tak boleh kacau kita kalau semua orang tahu tentang perlembagaan. Kalau semua orang ambil tahu tentang perlembagaan dan kita bercakap berasaskan perlembagaan. Jadi mereka tak boleh nak kacau kita. Tapi daripada segi vernacular ni, saya cakap tu terang lah, memang tak ada dalam perlembagaan. Tak ada. Tapi nak hapuskan tu, dia ada pro and con dia. Dia ada pro and con dia. Jadi tak apa, kita boleh bincang di sini. Tuan-tuan mungkin ada pandangan tuan-tuan. Tu pandangan saya. Itu pandangan saya. Tapi apa yang penting adalah kita mesti yang pertama sekali skop memartabatkan sekolah pondok. Saya tengok tuan-tuan, sekolah pondok ni kesian. Kadang-kadang ada yang dhaif. Kadang-kadang ada sekolah pondok ni yang diwakafkan oleh orang kaya. Sebagai contohnya pondok yang saya duduk di Gurun, diwakafkan pondok Makbar, diwakafkan oleh orang kaya. Fasilitinya semua cukup, tapi orang tak ada. Yang ada 15 orang. 15 orang pun lah ni tinggal 7 orang murid. Tinggal 7 orang murid pengajian kitab. Tinggal 7 orang murid. Jadi orang tak ada. Itu yang kita nak kena martabatkan supaya sekolah pondok ini selaras dengan sekolah kebangsaan. Jadi orang akan masuk sekolah pondok. Ataupun kita buat pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah pondok. Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah pondok. Sebelum ni adalah pagi sekolah kebangsaan, petang kelas fardu ain. Kita tukar. Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah pondok. Jadi orang kata memartabatkan sekolah pondok ni sama level dengan sekolah kebangsaan. Jadi pagi-pagi dia hantar anak dia pergi sekolah kebangsaan. Balik pukul 2 dia hantar anak dia pergi sekolah pondok. Jadi dia banyak kebaikan dia. Antaranya tak perlu dok habis duit kat pusat pengasuhan dan sebagainya. Sekolah pondok ni ada yang percuma tanpa yuran. Kalau tuan-tuan hantar anak pergi sekolah fardu ain kena bayar 400 hingga 500. Sekolah pondok ni percuma tanpa yuran. Tok guru tak ada yang percuma tanpa yuran, ada yang kena bayar yuran. Macam pondok Pak Yah Teluk, dia di Kedah dia tak ada yuran. Lorong Alip saya tak tahu asal tak ada yuran juga. Ada banyak sekolah-sekolah pondok ni dia tak ambil yuran pun. Dia tak ambil yuran, pergi letak anak tentu belajar kitab ya. Pergi letak anak tentu belajar kitab ya. Jadi kita kena martabatkan sekolah pondok ni sama level dengan sekolah kebangsaan. Barulah tak ada yang bercelaru dan sebagainya. Itu yang kita kena perjuangkan. Yang saya nampak yang lebih utama lah sekarang ni. Yang lebih orang kata apa? Yang lebih orang kata apa? Penting. Sebab apa? Dengan ada sistem pendidikan macam ni lah, baru tak wujudnya pok-pok liberal, tak wujudnya LGBT. Sebab dia daripada awal dia dah ada asas lah. Macam saya tuan-tuan umur 29 baru nak pergi cari, Allah berat nak mampu. Nak hafal pun payah lah.
berat nak mampu. Cuba bayangkan budak-budak daripada kecil dah ada macam tu. Maknanya di pagi sekolah dia adalah sekolah kebangsaan. Balik dia belajar kitab. Jadi tuan-tuan akan melahirkan masa depan di future satu orang yang daripada segi sains and teknologi dia adalah intelektual, dan daripada segi Al-Quran dan Sunnah juga dia intelektual. Ada dua. Dia dapat dua. Tapi sekarang ni yang jadi masalahnya, yang bila jadi liberal, macam saya dulu, saya bukan saya nak kata saya liberal sangatlah. Saya dulu terpengaruh dengan sains and teknologi, kurang daripada pendidikan agama. Jadi itu masalah. Bila nak cari balik agama dalam umur yang 29 ni, baca pun nak mengapai pun susah lah. Sebab apa? Dah jadi buluh dah. Bukan tak boleh, tapi berat sikit lah. Sebab apa? Dah terlampau taksub dengan sains and teknologi tu. Jadi bila kata kita lahirkan sistem pendidikan, pada pendapat saya, sekolah pondok selain kurikulum yang sedia ada, seeloknya ditambah dengan efektif kemahiran pada zaman sekarang. Kemahiran adalah amat penting. Jadi saya punya pandangan, mungkin ini juga baik. Dia macam ni lebih baik sebab sekolah kebangsaan dah ada kemahiran hidup, dah ada sebagainya. Jadi pada paginya dia duduk di sekolah kebangsaan, pada petangnya dia belajar pondok. Sebab apa? Budak sekolah yang jadi masalah caca merbah ni adalah bila dia pagi sekolah, waktu petang dia tak nak buat apa, dia banyak berkawan. Bila banyak berkawan ni, yang jadi peer influencer ni, pengaruh rakan sebaya. Budak-budak ni dia tak boleh ada banyak kawan, dia kena tumpu kepada belajar macam saya dulu pun, mak saya hantar saya kerja belajar 24 jam belajar. Sebab tu saya kurang peer influencer ni, kurang pengaruh rakan sebaya. Bila sampai di KL baru ada pengaruh rakan sebaya. Jadi dia kena peringkat umur, daripada umur 7 tahun sampai 18 tahun ni, peringkat dia kena belajar sahaja. Dia tak boleh nak masa dia nak bermain ke nak apa kan selepas pada tu. Mungkin kita kata amat kejam dan sebagainya. Macam itulah Cina mendidik anak-anak mereka. Boleh main dalam masa 1 jam ke 2 jam macam tu, tapi penuhkan masa mereka dengan pengajian. Maknanya pada pagi hari ni, pandangan saya, pada pagi hari sekolah kebangsaan, pada siang hari mereka belajar di sekolah pondok. Dan juga sekolah pondok-pondok ni tuan-tuan, yang bestnya dia tidak ada yuran. Dia tidak ada yuran. Ada yang ambil yuran, ada yang tidak ambil yuran. Ada guru-guru tak ambil yuran pun. Jadi bila kata kerajaan support sekolah pondok ni, insya-Allah memang tok-tok guru ni tak ambil duit pun. Memang tak ambil duit pun. Depa akan, maknanya ada gaji untuk ada gaji untuk baba-baba, untuk tok-tok guru pondok, dan mereka tidak akan charge yuran pun. Tuan, saya pasti tuan layak menjadi Perdana Menteri. Inilah awak. Fik pondoknya handuk tu kan bayar sebulan berapa, dan kita apa yang diajar. Pondok saya duduk tu tak ada bayar apa, saya sewa bilik je. Saya sewa bilik je. Kita apa tuan-tuan nak belajar, pergi belajar lah. Tapi peringkat umur saya tak ada lah sampai nak boleh belajar kitab macam-macam sangat. Maksud saya orang Islam. Pada saya, kalau orang Islam, kita tak payah jelaskan pun, sebab undang-undang tu terang-terang undang dari Tuhan. Mungkin bila dah apply baru datang kefahaman itu. Ni saya nak kongsi satu benda tuan-tuan. Ni bukan soalan tu lah. Saya nak kongsi satu benda. Orang kata, kalau kata belajar agama ni dia akan membebankan. Jadi budak-budak jadi bodoh. Jadi akan jadi bodoh. Susah lah nanti dia tak boleh skor dalam pengajian dan sebagainya. Semasa saya belajar di Jerman Malaysia Institute, saya kurang kefahaman agama. Banyak saya adalah lebih kepada teori sains dan sebagainya, mampu dengan kawan. Pointer saya 2.95. Tapi bila saya masuk dalam Universiti Malaya, kerja saya duduk dalam masjid. Berdoa, semayang duduk dalam masjid. Sebab saya kawan waktu tu dengan seorang ustaz. Ustaz yang kerja di JPJ Putrajaya. Ini ustaz lah. Kira kerja saya duduk dalam masjid. Tapi boleh duduk belajar dengan dia agama. Dalam masa belajar di universiti, dalam masa yang sama juga belajar tentang agama. Saya boleh dapat 3.67 ke atas. Maknanya di situ adalah tidak membebankan langsung. Maknanya agama ni, bila kita belajar agama ni, hati kita dan pemikiran kita ni lebih pick up lagi untuk menerima, orang kata menerima ilmu keduniawi ni. Jadi masa saya duduk di peringkat sekolah dulu pun tuan-tuan, SPM saya tak elok mana pun. Duk kira sains dan teknologi, tapi SPM tak elok mana pun. Jadi tu orang kata tu, bila kita belajar ilmu agama ni, ilmu kitab ni, kita duk berzikir, kita duk beramal dan sebagainya ni, Tuhan akan buka. Jangan kita takut. Ni satgi kalau kita buat ni, budak-budak ni akan terbeban. Dia tidak boleh berfikiran dan sebagainya. Satgi dia akan fail dalam peperiksaan dia. Tak mungkin.
Tak mungkin. Sebab apa? Dia dah terdidik dengan jiwa dia ni, dah masuk ilmu agama ni, dia akan orang kata apa, terbuka. Tuhan bagi dia terbuka untuk menerima ilmu dunia ni. Jangan benda ni orang kata apa dah terjadi kepada diri saya. Benda ni dah jadi dah 7-10 benda ni dah terjadi dekat diri saya sendiri. Dalam dua tempat saya belajar. Satu, saya tak ikut jalan agama. Yang keduanya, saya ikut jalan agama. Memang orang nampak macam nak dia ni duduk dalam masjid, nak ni lah apa semua, waktu bila dia belajar apa semua, tapi saya boleh skor. Itulah tuan-tuan, setakat tu saja antara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.